Uh, Asal perkataan istiqarah diambil daripada bahasa Arab, daripada kalimah khairun yang bermaksud kebaikan. Maka bila disebut istiqarah bermakna memilih kebaikan. Demikian yang disebut oleh Imam Ibn Manzur dalam Lisanul Arab. Jadi berkenaan dengan istiqarah ini, ia adalah sebuah solat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir bin Abdullah mengajarkan istiqarah kepada para sahabat sebagaimana baginda mengajarkan mereka Al-Quran. Qala, kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istiqarah fi umuri kulliha. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk melakukan istiqarah dalam setiap perkara. Kama yu'allimu surata minal Quran. Begitu bersungguh-sungguh dan begitu jelas Nabi mengajarkan para sahabat istiqarah sebagaimana Nabi mengajarkan mereka surah-surah daripada Al-Quran. Yaqulu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, iza hamma ahadukum bil amri falyarka' raq'ataini. Apabila seseorang daripada kalangan kamu menghadapi satu kesulitan, maka hendaklah dia melakukan solat 2 rakaat min ghairi faridah, solat yang bukan fardu. Summa la yaquli Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Kemudian dia membaca, Ya Allah, aku memohon kepada engkau kebaikan dengan ilmu engkau, wastakhdiruka, dan dengan kekuatan engkau, biqudratika, dengan kekuasaan engkau, wa as'aluka min fadlikal azim, aku memohon kepada engkau dengan fadilat engkau yang maha agung. Fa innaka taqdir, sesungguhnya engkau berkemampuan, wala aqdir, aku tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wala a'lam, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui perkara-perkara ghaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, sekiranya engkau mengetahui urusan ini baik untuk aku, untuk agamaku dan untuk kehidupan aku, wa aqibati amri, dan memberikan balasan yang baik pada urusan hidup aku, maka di dalam hadis Nabi mengajarkan untuk membaca ajili amri wa ajilihi fasif ajilihi faqdurhu li, maka takdirkanlah dia untuk aku, wa yassirhu li, dan permudahkanlah ia untuk aku, summa barik li fih, kemudian berkatilah aku pada urusan tersebut. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, dan sekiranya engkau mengetahui urusan ini buruk bagi aku, bagi agama aku, bagi kehidupan aku, dan membawa akibat yang tidak baik, qala fi ajilihi amri wa ajilihi, maka jauhkanlah ia daripada aku, tundakan dia, palingkan dia daripada aku, dan palingkan aku daripadanya. Fasrifu anni, palingkan aku daripadanya, wasrifni anhu, dan palingkan ia daripada aku. Waqdur li khaira haisu kana summa ardini, dan takdirkanlah untuk aku sesuatu yang aku redha atau sesuatu yang baik untuk diriku. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, maka kita sebut bahawa Nabi SAW telah mengajarkan para sahabat doa istiqarah ini untuk dibaca di dalam solat baginda, di dalam urusan kehidupan baginda, dan supaya semua orang Islam mengikuti baginda SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad dan lain-lain, bahawa dengan sanad yang sahih, dengan riwayat ada perbezaan pada lafaz, bahawa Nabi SAW secara umum mengajarkan doa untuk membaca di dalam solat supaya berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan dalam satu urusan. Menurut para ulama, waktu membaca doa istiqarah yang diajarkan oleh Nabi daripada hadis Jabir tadi ialah setelah salam. Dan ada yang berpendapat waktu membaca doa istiqarah tadi adalah ketika sujud, dan ada yang mengatakan ketika selepas rukuk.
Jadi ada 3 waktu yang boleh dibaca doa istikharah tadi. Satu, yang pertama, ketika seseorang itu telah memberi salam, selesai bagi salam lalu membaca doa tersebut. Yang kedua adalah ketika sujud. Dan yang ketiga ialah selepas rukuk, sebagaimana dilakukan doa qunut pada subuh dan qunut nazilah. Ini adalah 3 waktu sunnah di dalam solat yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk berdoa. Baik, para ulama menyebut bahawa solat istikharah ini dia adalah solat sunat, sebagaimana kata Nabi, fal yarka, maka lakukanlah 2 rukuk, maka lakukanlah 2 rakaat, fal yarka rakaatain, lakukanlah 2 rakaat, yakni 2 rukuk, min ghairi faridah, yang bukan fardu. Bermakna solat istikharah itu boleh jadi apa saja solat sunat daripada pagi sampailah malam. Tapi solat istikharah tu kita boleh buat dengan apa saja solat yang lain yang sunat, dengan hanya membaca doa istikharah di dalamnya. Baik, jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dilakukan, maka kata Imam An-Nawawi, iza istikharu, bila mana seseorang itu telah melakukan istikharah, maka buatlah pilihan berdasarkan apa yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita dah buat istikharah, apa yang Allah permudahkan bagi kita, itulah yang kita lakukan, atau kita pilih berdasarkan pilihan yang paling menepati petunjuk Allah dan Rasulnya. Para ulama menyebutkan bahawa waktu yang afdal untuk melakukan solat istikharah adalah selesai solat isyraq atau ketika waktu duha. Ini berdasarkan oleh pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan waktu yang dianjurkan solat istikharah ini adalah ketika selesai solat isyraq dan masuknya waktu duha. Perlu diingat bahawa dalam mazhab Syafi'i membezakan antara waktu duha dan waktu isyraq, berbeza dengan pendapat mazhab yang lain yang menganggap waktu isyraq dan duha adalah waktu yang sama. Baik, tata cara dilakukan solat istikharah ini ialah dengan melakukan solat sunat 2 rakaat, dan para ulama menyebut tidak ada kaifiat secara jelas dari Nabi apa yang dibaca dalam surah rakaat pertama dan surah rakaat yang kedua. Namun sebahagian ulama menggalakkan untuk membaca surah yang pertama dengan surah Al-Kafirun. Surah Fatihah wajiblah. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan surah Al-Kafirun. Manakala rakaat yang kedua diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Baca Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah selesai 2 rakaat itu, sama ada seseorang itu berdoa selepas salam, atau dia berdoa ketika sujud, atau dia berdoa ketika selepas rukuk. Baik, ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, bahawa disunahkan pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua ialah membaca surah Al-Ikhlas. Disunatkan. Maknanya ini berdasarkan pendapat para ulama semata-mata dan ijtihad mereka.